أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسير ولا تعسر، رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sejahtera, salam mahabbah, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh yang berada di Gugamit Gemah Nur Iman pada pagi Isnin 28 Oktober sama dengan 26 Rabiul Akhir 1446 Hijrah, yang akan bersama kita membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya pengajian berkitab terjemahan Hikam Jawi. Yang dikasihi para sahabat pengurusan Gemah Nur Iman yang menyediakan platform untuk kita berkuliah pada pagi ini, dan tidak lupa kepada seluruh sahabat Gemah Nur Iman yang dikasihi lagi, dirahmati. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita pada pagi Isnin yang barakah ini. Keburusan dunia dan akhirat kita, mengurniakan kelapangan hati dan melimpah rezeki yang banyak, dan istiqamah di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi memohon keberkatan perhimpunan kita pada pagi yang barakah ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan mendapat limpahan keberkatan, rahmat, dan para malaikat merendahkan sayap turut mendoakan kita yang berada di Taman Ilmu pada pagi ini. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berilah kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk mereka. Untuk itu, dipersilakan Mira membaca nama-nama tersebut. Dipersilakan. Baik, insyaAllah terima kasih Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Jani bin Jamari, Fatimah binti Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Jumina binti Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satina binti Sanib, Saimah binti Sanib, Samsiah binti Sanib, Faridah binti Rahman, Muzailah binti Mustafa, Nuraini binti Khalid, Hasnah binti Omar, pejuang-pejuang talisimia, Jasmine binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Hajah Masita binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Indun binti Muhammad Aruf, Jamiah binti Rahmat, Hajah Ma'ita binti Yid, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasanuddin bin Abu Bakar, Syabuddin bin Muhammad Nur, Zaid bin Ahmad, Darduri bin Tumin, Halimah binti Datuk Kudus, Faizal Anwar bin Hamdan, Muhammad Nufail bin Mustafa Kamal, Iliyin Nur Sumaya binti Iliyin Aminin, Siti Asa binti Sa'ad, Ismail bin Abu Nur, Fatimah binti Ali, Aidin Riz bin Muhammad Ashrafi, Adam Husaini bin Syamir Husaini, Muhammad Hasanul Hadi bin Abdul Samad, Datuk Seti Haji Muhammad Samid bin Haji Abdul Aziz, Muhammad Nur bin Yuk,
Zulkifli bin Ja'far, Kamariyah binti Hamzah, Syahbana bin Nurdin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanafiah, Zawiyah binti Ja'far, Faridah binti Kasmadi, Faridah binti Abdullah, Baharudin bin Abdul Rahman, Fazilah binti Idris, Nurdiana binti Muhammad Asri, Faraimi binti Ramli, dan seramai 208 orang yang diuji dengan pelbagai penyakit. Dengan ini, saya kembalikan semula kepada Bonda Nur. Syukran jazilan Mira yang baca nama-nama tersebut, dan kita tidak lupa mengambil kesempatan pada pagi ini terus mendoakan pada para sahabat yang hadir pada kuliah pada hari Isnin yang barakah ini, sekiranya diuji dengan pelbagai masalah kesihatan yang kurang mengizinkan. Mungkin dengan asbab kita berada di halaqah ilmu pada pagi ini, Allah mudahkan urusan dan berikan kita sihat walafiat insya-Allah. Gubernur Iman tidak lupa merakamkan sanahillah, sakinah, mawadah, barakah, warahmah kepada para jemaah kita yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari yang istimewa ini Allah melimpahi keberkatan dalam redha Allah dan dibuka segala pintu-pintu rezeki bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita teruskan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan segala penuh hormat takzimnya. Saya serahkan kuliah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk membimbing kita dengan bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya pengajian berkitab terjemahan hikam Jawi. Tafadhal mashkura ya Fadil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Tahal Amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikan manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una. Dan ajarkan kami segala apa ilmu yang memberikan manfaat kepada kami. Wazidna ilma. Tambahkan lagi ya Allah kami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya pada urusan menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah fi sabilillah hatta yarji', sehinggalah dia kembali semula ke rumahnya. Jadi alhamdulillah kita jadikan rumah kita masing-masing sebagai taman ilmu, taman syurga. Mudah-mudahan setiap orang yang sedang mengikuti online secara dalam talian ini, rumah masing-masing, pejabat masing-masing, kereta masing-masing sentiasa dalam rahmat keberkatan dari Allah, dinaungi malaikat dan disukai nanti di akhirat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah berkehendak untuk berikan kebaikan pada dia, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam urusan agama. Seiring pengharapan kita, mudah-mudahan pagi ini bertambah kefahaman urusan agama kita. Bila bertambah, esok bertambah lagi. Itu petanda yang baik, isyarat yang bagus. Allah berkehendak banyak kebaikan untuk kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir pada pagi ini, semuanya dapat kebaikan yang banyak dari Allah, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kalau kita ada urusan yang banyak di luar, kita tidak dapat mengendalikan semuanya. Kerana kemampuan kita terbatas dan kita juga tidak mempunyai kuasa. Tetapi yang mentadbir menjadikan perkara tersebut sendiri Allah, yang menjadikan dia perlu diurus juga Allah, yang menjadikan kita juga adalah Allah. Jadi maha kuasa Allah, maha suci Allah, betapa maha besarnya Allah. Jadi kita mengagungkan Allah di awal hari.
supaya kita tidak ketinggalan memujinya. Jangan sampai bosan untuk memujinya. Jangan sampai jemu untuk memuji Allah. Kerana banyak kesan baiknya pada tubuh kita, pada kulit kita, pada mata kita, pada hati kita, pada jantung kita, pada nafas kita. Semuanya memberi kesan. Kerana kulit ini dia tunduk kepada Allah. Kerana darah kita ini semuanya tunduk kepada Allah. Kerana daging kita, tulang kita, nyawa kita, roh kita, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita belum dapat menundukkan sepenuhnya dan belum mampu untuk mendidik sebaik-baiknya. Mudah-mudahan platform Gema Nur Iman ini menjadi platform kita dapat mendidik, mengasuh, melentur, mengatur, pada masa yang sama mengurus urusan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Harap-harap pagi ni, lepas sesi ini, kita jadi yang lebih baik. Prasangka kita lebih baik kepada Allah. Kita punya sikap, attitude, pembawaan dan keterampilan kita lebih baik. Pada masa yang sama kita berazam. InsyaAllah, dunia ini bukan menjadi tempat dan kita tidak menempatkan dunia di hati kita. Dunia ini tidaklah menjadi tempat dan kita tidak menempatkan dunia di dalam hati kita. Oleh itu, marilah sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita juga. Yang mana setiap orang yang mendoakan di balik, di belakang, tanpa pengetahuan saudaranya, yaqulul malakul muwakkal, akan ada malaikat yang mendoakan lalu berkata, Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini walaka bimithlin, dan untuk kamu seumpama apa yang kamu doakan. Jadi kita hari ini bacakan Yasin dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah sihatkan orang-orang yang kita doakan dan insya-Allah doa kebaikan itu akan kembali kepada ni 200 lebih orang yang berdoa ini insya-Allah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم استغفر الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله يا الله يا إلهنا يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami dengan rendah hati mendoakan, memohon kepadamu, mengharap kepadamu, menyatakan keinginan kepadamu, menyatakan hajat-hajat kami kepadamu, ya Allah. Andai kata apalah kiranya Engkau perkenan untuk berikan kesihatan, afiat, kesembuhan kepada orang-orang yang sedang menghadapi penyakit dan kesakitan. Kami ingati mereka, ya Allah. Kami sentiasa mendoakan mereka, ya Allah. Kami merayu meminta belas kasih-Mu, ya Allah, agar Engkau berikan
dan naungi mereka dengan kesembuhan dan keafiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon buat diri kami yang sedang mengikuti Gema Nur Iman agar kami terpilih menjadi hamba-hambamu yang memperbaiki dirinya, menjadi orang-orang yang berada dalam jalan kebenaran, jalanmu ya Allah. Jangan engkau sisihkan kami dari jalan kebaikan. Jangan engkau keluarkan kami dari daerah kehambaan. Jangan engkau singkirkan kami dari kelompok orang-orang yang engkau naungi dengan rahmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah hamba-Mu ini ya Allah. Kerana hamba-Mu ini lemah sifatnya. Kerana hamba-Mu ini jahil keadaannya. Kerana hamba-Mu ini malas kehidupannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, ubatilah kejahilan kami dengan ilmu dan kefahaman. Ubatilah kemalasan kami ya Allah dengan kesungguhan dan kerajinan. Ubatilah kelemahan kami ini ya Allah dengan kekuatan dan ketabahan. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau biarkan kami terkontang-kanting hidup di atas muka bumi ini dalam saki-baki kehidupan secara tanpa panduan dan juga bimbingan. Berikanlah pimpinan hidayah-Mu kepada kami. Berikanlah hidayah-Mu buat kehidupan kami. Semoga kami menjalani apa yang kami pelajari dalam kelas Gema Nur Iman memberi manfaat yang besar, memberi kebaikan yang tidak akan kerugian selama-lamanya. Ya Allah, Engkau berkatilah setiap orang yang selalu dan kerap serta istiqamah memberikan dorongan, sokongan, bantuan dan segala bentuk apa sahaja kepada Gema Nur Iman. Mudah-mudahan Engkau yang memberikan sebaik-baik gantian dan pembalasan dalam urusan dunianya dan juga urusan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agak kering tak? Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kabar apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waras. Okey, cantik. Terima kasih. Waras, sihat, semangat. Pada pagi ni alhamdulillah, siapa yang sebut alhamdulillah, puji kepada Allah, mudah-mudahan. Afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik doa ialah menyebutkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Kita Ustaz. tempat saya dah mula dah kedegung, ketebambu. Ketebambu tu maknanya apa? Guru. Guru saya ketebambu. Lecun di Bali. Dipavli punya ni. Punya ketebambu. Ketebambu guru punya. Oh, maknanya bunyi saya tu bunyi guru Ustaz yang beritahu nama macam tu. Itulah saya cubanya ya, ketebambu tu bunyi apa kan? Punya guru gitu. Masya-Allah. Hari ni kita di muka surat 87 cerita tentang hajat ni. Tengok sikit bahagian habban. Allah, hujan rahmat betul. 86? 86 bawah, dan apabila ada pekerjaan seperti demikian itu. Oh, okey baik. Oh, bawah tu ya. Okey, 86 bawah. Dan apabila ada pekerjaan seperti demikian itu, maka kata muallif maknanya pengarang. Muallif berkata, fala tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika. Tak payahlah engkau menyatakan hajat engkau kepada selain daripada Allah, sedangkan dia juga yang nanti mendatangkan hajat itu kepada engkau. Tak payahlah. Contoh orang dia duduk dalam penjara, dia ni banduan. Dia nak merayu supaya dia dilepaskan. Tapi dia buat rayuan kepada kawan sebelah
penjara. Sel sebelah. Tahu sel? Sel. Bukan sel badan. Sel penjara. Sel. Orang Arab dia kata orang sebahagian orang putih dipanggil sel. Penjara tu sel. Orang putih dipanggil sel. Jadi dia ni duduk dalam penjara. Dia kata, dia cakap dengan kawan sebelah dia, kau tolonglah lepaskan aku daripada penjara. Orang tu pun pening. Dia kata nanti aku lepaskan kau. Dia cakap dengan orang yang sebelah ni, orang tu pun dalam penjara juga. Jadi kalau dia cakap dengan warder penjara, masuk akal lagi lah. Kalau dia cakap dengan polis, masuk akal lagi lah. Tapi dia cakap dengan rakan sebelah sel penjara tu, sedangkan yang dia nak minta lepas tu pun, hajat dia nak lepas daripada penjara. Tapi dia minta kepada orang yang juga dalam penjara. Jadi seolah-olah macam tu lah. Kita ada orang, dia nak minta hajat dia kepada satu orang. Ataupun makhluk. Sedangkan makhluk itu hajat dia pun sendiri terpenjara juga. Belum tentu, dia sendiri tak boleh menunaikan hajat dia sendiri. Jadi pengarang nak mengingatkan gitulah. Kata apa, tak payahlah engkau angkatkan hajat engkau kepada lain daripada Allah. Kerana dia juga nanti yang mendatangkan hajat-hajat engkau tu kepada engkau. Contohnya macam tu. Kemudian, muka surat 87, atas sekali. Maka bahawasanya segala aghyar. Aghyar ni dulu kita dah jumpa perkataannya. Kita terjemah mudah, maknanya makhluk lah. Selain dari Allah. Selain daripada Allah. Maka bahawasanya segala makhluk-makhluk itu semuanya berkehendak. Berkehendak kat sini maknanya memerlukan ataupun berhajat. Semua makhluk-makhluk itu berkehendak, berhajat, memerlukan kepada Allah. Dan tiada jua didatangkan atasmu hajat melainkan kerana tadarru'. Tadarru' maknanya merendah hati kepadanya dalam segala kerjaannya, dalam segala amalannya. Maka bahawasanya hak Ta'ala, Allah Ta'ala itu ghani. Ghani maknanya apa? Maha kaya. Apa makna Allah maha kaya? Cepat, siapa ingat? Tak memerlukan apa-apa. Dia memiliki segala-galanya dan tidak memerlukan apa-apa. Itu maha kaya. Kalau orang kaya? Ada duit Banyak banyak. Masih memerlukan. Memiliki banyak tetapi memerlukan. Orang kaya memiliki banyak lah kan? Sekarang orang kaya dia tak panggil orang kaya. Orang kaya dia memiliki banyak kan? Tak kisahlah banyak ilmu ke, banyak harta ke, banyak songel namanya kaya songel. Banyak harta namanya kaya harta. Kan gitu kan? Kaya tu kan nak menunjukkan memiliki banyak. Setuju? Kaya ilmu, banyak ilmu. Kaya senyuman, banyak senyuman. Kaya budi, kaya budi pekerti. Kaya tu nak menunjukkan memiliki banyak. Maksud dia tu. Ada orang kaya, betul? Ada orang kaya apa lagi? Kaya budi. Kaya budi kerana rajin berbudi dengan orang, banyak berbudi. Selalu kan kaya nak menunjukkan banyak. Sekarang kalau orang, dulu dia panggil, kalau orang kaya ni bangsawan. Lepas tu masa pandemik dia tukar namanya kayangan. Sekarang dia panggil apa? Tak tahu Sekarang dia panggil apa? Hartawan. Hartawan. Hartawan lagi lama, zaman lama ni. Ada-adaan. Jutawan. Sekarang lain lah gelaran dia. Dia panggil T15. Dia panggil lain pula. Dia panggil T15 pula. Tak kisahlah. Yang penting saya nak ceritanya, Allah tu bersifat, kalau kita dijadikan oleh Allah kaya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada di kalangan kita ni orang kaya. Okey saja. Sebab mulia dan hina bukan ditentukan kaya atau miskin.
Kalau kaya tu hina, Allah tak jadikan Nabi Sulaiman tu kaya. Kalau miskin tu hina, Allah tak jadikan Nabi Isa tu miskin. Jadi miskin kaya tu biasa saja. Biasa. Biasa tu maknanya ada saja. Tapi yang mustahak ialah kita meyakini Allah ghani, maha kaya. Allah kaya maknanya apa? Dia memiliki semuanya dan tidak memerlukan apa-apa. Lagi qawi. Qawi ni maha kuat. Dan selainnya itu, selain daripada Allah, lainnya maknanya selain daripada Allah itu fakir. Fakir maknanya apa? Bukan miskin tau. Fakir maknanya memerlukan. Jadi kalau ada orang fakir ilmu, memerlukan sangat kepada ilmu. Ada orang fakir harta, memerlukan sangat kepada harta. Ada orang fakir suami, memerlukan sangat kepada seorang suami. Contohnya lah. Lagi fakir apa? Fakir isteri, memerlukan sangat kepada seorang isteri. Lagi fakir apa? Fakir pertolongan. Fakir apa? Harta. Itulah maknanya memerlukan. Manusia tu selain daripada Allah, semuanya fakir. Bukan semuanya miskin, maknanya semuanya memerlukan. Fakir lagi ajiz. Ajiz maknanya lemah lah. Kita kan lemah sifat kita kan. Dan barang yang dihantarkannya, tiadalah boleh lainnya mengangkatkan dia. Barang yang dihantar maknanya barang apa saja yang Allah beri kepada kita, tak ada siapa pun selain daripada Allah yang boleh alih, boleh ubah, boleh pindah, boleh hindar daripada kita. Kalau Allah bagi kita, yang Allah hantar kepada kita, maknanya Allah bagi pada kita, jawapannya tak ada siapa boleh halang. Saya dulu kurang berkenan kalau orang kata, engkau lah yang tuang pasir dalam apa? Periuk aku, nasi pinggan aku. Periuk nasi kan? Patutnya kalau orang tu tuang pasir dalam periuk nasi, dia minta tambah lagi pasir. Pasir harga mahal, babe. Alang-alang dia tuang sikit tu, suruh dia tuang 3 lori. Pandailah kita jual nanti. Tapi istilah tu diguna pakai tu, nak cerita tuang pasir tu macam merosakkan peluang rezeki lah. Atau kita sebut menyekat peluang rezeki lah. Tapi sebenarnya perbuatan orang mendengki tu memang kita tak nafikan memang salah. Tapi hakikatnya tak ada siapa yang boleh ambil rezeki orang lain. Tu je cerita dia. Tu nampak tu. Apa-apa yang dihantarkan kepadanya, maka tak ada siapa yang boleh selain daripada yang boleh angkat, alih, bawa, ubah ke mana, tak ada. Sebenarnya tak ada. Rezeki tak salah alamat, Ustaz. Rezeki, rezeki tak, sekarang istilah dia gitu kan? Rezeki tak salah. Rezeki tak salah alamat. Never gone to the wrong address Apa nak cakap? Apa benda nak susun bahasa Inggeris? Kau orang ketawa aku cakap orang putih kan, aku cakap bahasa Portugal baru tahu. Hebat Ustaz cakap bahasa Inggeris. Itu bukan hebat, itu nama dia periuk. Periuk Belanga namanya. Maknanya rezeki tak salah alamat. Istilah nak menunjukkan bahawa setiap orang memang saya akan dapat rezeki yang memang Allah tentukan untuk saya. Katalah orang tak bagi. Dan memang jawapan dia, kalau orang tu bagi ke tak bagi ke, memang benda tu tak sampai kepada saya. Settle lah. Kalau dia tak bagi kerana dia tak amanah, dia akan ditanggungjawabkan. Kalau dia tak bagi kerana dia tak mampu, kerana dia tu akan dimaafkan. Kalau dia tak bagi kerana dia lupa, mungkin Allah berikan dia kemaafan. Kalau dia tak bagi kerana dia khianat, nanti dia akan dihukum. Yang penting, kalau ditentukan tak sampai kat kita, jawapan dia tak sampai. Itu je cerita dia. Cuma kesalahan pada dia, keburukan pada dia, atau kebaikan yang ada pada dia, dua-dua mungkin. Ada orang bawa barang. Barang tu untuk kita. Diamanahkan kepada dia. Tapi dia tak bawa, dia khianat, dia buang. Ya, jawapannya ialah hakikatnya kita tahu. Memang barang tu bukan untuk kita. Dah lupus dah. Tapi tetap perbuatan dia, usaha dia, tindakan dia akan dipersalahkan kerana amanah itu adalah perintah Allah. Tapi bila tak sampai kat kita, ya jawapannya memang begitulah. Jadi kita ni kalau tahu perkara tersebut, kita lebih tenang. Tetapi bukan bermakna kita membenarkan kesalahan, kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak.
Kita bukan meredai pengkhianatan dia. Tidak. Kita bukan bersetuju dengan kejahatan dia. Tidak. Kita bukan akur terhadap kesalahan dan kita sebut pengkhianatan atau pencurian atau apa kesengajaan yang ada. Tak. Tetapi kita melatih hati kita mengakui bahawa sama ada orang itu amanah atau tidak amanah. Sama ada satu orang tu baik atau tak baik. Hakikat apa yang sampai kepada kita, sebenarnya semuanya adalah yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Kemudian ditanya lagi, fakaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Macam mana satu orang nak mengangkat, macam mana selain daripada Allah itu nak mengangkat daripadanya barang yang telah Allah hantarkan untuknya. Saya, ada orang, ada sesuatu sampai kepada saya. Contoh barang. Saya sebut barang ni bagi mudah. Macam mana satu makhluk boleh hendak menghalang sesuatu barang itu sampai kepada saya, sedangkan yang tentukan barang tu sampai kepada saya adalah Allah. Mana mungkin? Fakaifa? Maka bagaimana mungkin? Dalam banyak-banyak bayi yang dibunuh kerana aturan pada tahun tersebut, bayi lelaki Bani Israel mesti dibunuh. Kalau Allah tentukan Nabi Musa selamat, maka siapa pula yang boleh menghalang Nabi Musa daripada selamat? Sedangkan Allah telah menentukan bahawa Nabi Musa itu selamat. Jadi mana mungkin? Mana mungkin? Fakaifa? Bagaimana mungkin? Dan dia juga yang memerintahkan segala pekerjaannya, dan dia juga yang patut, yang kuat dan yang kuasa. Patut yang kuat maknanya yang berhak, yang layak dengan kekuatan dan kekuasaan. Yang lain daripadanya maknanya siapa-siapa pun selain daripada Allah, itulah yang daif. Daif mana? Daif. Tak mampu. Lemah. Daif maknanya lemah. Dan juga lemah. Samalah. Maka kata seorang arif. Arif ni maknanya orang yang mengenal Allah. Yang menghambakan diri kepada Allah. Yang memiliki ilmu mengenal Allah. Orang arif. Kita biasanya kalau orang tu banyak ilmu, kita sebut orang alim. Kalau orang tu tahu hukum hakam, alim juga. Tapi kita spesifik, kita kata orang yang faqih. Tapi kalau orang tu alim, tapi dalam bab mengenal Allah, dalam bab mengenal, memperhambakan diri kepada Allah, dalam bab pengabdian, pengibadatan, dalam hal zikir, dalam hal tawakal, dalam hal rida, dalam hal kecintaan, dalam hal tenggelam dengan khusyuk. Orang yang macam tu biasanya digelar arif. Golongan arifin. Walaupun arif tu makna umum dia kenal. Orang yang kenal. Kenal kat sini maknanya orang yang mengenal Allah. Jadi ada di bahagian orang-orang yang arif. Arif maknanya arif billah. Dia kata apa? Telah dikata orang bagiku dalam antara jaga dan tidurnya. Jadi dia kata di antara saya jaga dengan tidur, tiba-tiba ada sesuatu yang berkata kepada saya. Dia kira apa? Macam dia antara separa sedar. Kita sebut separa sedar. Unconscious mind. Subconscious mind. Lebih kurang macam itulah. Jadi dia kata telah dikata oleh orang bagiku, kepadaku, antara dalam jaga dengan tidur. Katanya, jangan engkau zahirkan hajat kepada lain daripadaku. Bagi lain tu kepada pihak lain, selain daripada aku. Maka adalah atasmu. Itu, maknanya kalau dengan perangai kamu itu, kamu menyatakan hajat kamu kepada selain daripada aku, maka itu adalah sejahat-jahat adab bagimu. Jadi kenapa engkau minta benda lain, engkau minta kepada yang lain, kenapa tak minta kepada aku? Itu adalah sejahat-jahat adab
untukmu. Kemudian, dan hanya senya telah aku cuba engkau. Cuba tu maknanya apa? Uji. Sebenarnya, uji. Hanya senya tu maknanya sebenarnya aku telah uji engkau dengan adanya hajat. Allah uji kita, kita ni ada hajat. Dan Allah uji kita untuk kita ni kalau ada hajat, minta kepada dia ke minta kepada yang lain daripada dia. Allah uji kita. Dia uji kita, dia bagi kita sesuatu hajat yang mana kita hajat, sangat nakkan benda itu, tapi dia uji kita untuk melihat kita ni mintanya kepada siapa. Dan hanya saja sebenarnya telah aku cuba, telah aku uji engkau dengan hajat, adanya hajat. Ada orang hajat nak sihat, ada orang hajat nak pergi haji tahun ni. Sekarang khusus haji dah mula kat tempat saya. Ada orang hajat, macam-macam hajat. Ya, manusia biasalah, ada keinginan, ada kemahuan. Soalnya sekarang, bagaimana Allah uji kita memiliki hajat, dia uji. Kita ni nak nyatakan hajat kita ni kepada siapa. Dan telah aku hukumkan diriku dengan kaya. Maknanya Allah telah sifatkan. Hukum ni maknanya bukan jatuhkan hukuman. Hukum ni maknanya apa? Allah telah mensifatkan dirinya dengan sifat kaya. Dia uji kita supaya kita ni diberi hajat tertentu, keinginan tertentu. Dan dia memaklumkan, memberitahukan, mewahyukan kepada kita betapa yang maha kaya hanya dia. Dia dah buatkan begitu pun kita masih lagi tak minta kepada dia, minta kepada yang lain. Jadi macam mana? Jadi ada apa? Telah aku hukumkan. Hukumkan kat situ maknanya aku sifatkan bagi diriku dengan sifat kaya, maha kaya. Supaya terkejut engkau daripadanya kepadaku. Supaya nanti engkau terkejut, maknanya engkau terkagum-kagum kepada aku. Dan tadarru', tadarru' maknanya merendah hati engkau bagiku, kepada aku. Dan tawakal engkau dalamnya ke atasku. Supaya engkau bertawakal dalamnya. Fiha tu dia terjemah dalamnya, sebenarnya pada urusan hajat. Dia sebut itu dalamnya. Kalau cantik terjemahan dia padanya. Engkau bertawakal pada urusan hajat itu ke atasku. Bertawakal kepadaku. Dia ambil direct translation daripada bahasa Arab. Wa tatawakkalu biha alayya. Wa tatawakkalu, dan engkau bertawakal biha pada urusan hajat itu. Dalamnya tu ni pada urusan hajat itu. Alayya, ke atasku. Jadi Allah uji kita memiliki hajat. Sebenarnya memiliki hajat pun ujian juga untuk kita. Untuk kita ni mintanya kepada siapa, mengharapnya kepada siapa, bergantungnya kepada siapa, yakinnya pada siapa, seronok hatinya pada siapa, sangkaan baik kita pada siapa. Kalaulah kita belajar setiap sudut kehidupan itu betapa kita memerlukan Allah, kan seronok kalau setiap saat kita mengingati Allah. Kalau kita ingat orang yang patut tolong kita, bukankah itu jadi stres? Kalau kita ingat kemampuan jiran kita yang boleh bantu kita, kan itu namanya pengharapan yang belum tentu tertunaikan. Kalau kita menginginkan bantuan daripada satu pihak, sekarang masyhur ni, bantuan madani. Ada orang, dulu bantuan nama dia apa? Zaman Datuk Seri Najib Tun Razak dia panggil apa tu? Yang bantuan-bantuan. BRIM. Jadi orang tanya, bukan orang tanyalah, saya sembang-sembang dengan kawan-kawan kan. Dia kata, Ustaz, antara BRIM dengan bantuan sara hidup BSH. Kalau gitulah lebih kurang. Saya dengar kawan-kawan berbual lah. Antara BRIM, BSH dengan bantuan madani dengan pakej rahmah, yang mana bagus Ustaz? Dia tanya saya bukan politician, saya tak tahu sangat, putiran. Dia kata, saya tak tahu sangat. Dia kata, alah Ustaz, kita tanya yang mana bagus. Saya kata yang paling bagus sekali ialah kita bawa semua orang yang memerlukan bantuan itu
bergantung harap kepada Allah dulu. Tak kisah zaman siapa, Perdana Menteri siapa, itu saya tak peduli. Sebab kalau awak harapkan Perdana Menteri, awak cakaplah sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya, dia tetap manusia juga. Dia tak boleh menumbuhkan pokok kelapa sawit dengan hasil yang banyak. Dia pun tak boleh mengeluarkan ayam supaya telur jadi cukup. Dia pun tak boleh menurunkan hujan sehingga mencukupi keperluan. Dia tak boleh. Dia tu makhluk juga. Mungkin sebelum undi dia baik, lepas undi dia menang, dia jahat. Mana saya tahu. Mungkin sebelum tu dia jahat, tapi rupanya lepas dah selesai pilihan raya, dia berubah taubat jadi sebaik-baik orang. Mana saya tahu. Mana saya tahu. Saya bukan tahu masa depan akan jadi bagus. Saya tak tahu. Cuma orang buat pilihan berdasarkan maklumat yang dia terima. Sebab tu kadang orang tanya saya bab politik pilihan raya, dia malas nak berbual dengan saya. Sebab dia bukan malah nak berbual. Sebab saya kata, saya ada cara fikir yang sedikit berbeza. Tapi saya tak nafikan. Siapa nak mangkah, nak nyokong, ya silakan. Tapi yang rasional sajalah. Tak payah beria-ia, dia ni lah pembela, dia ni lah pejuang. Sederhana saja. Kita tak tahu sebenarnya. Sederhana saja. Orang yang disangka sangat baik, mungkin tidaklah begitu baik. Orang yang orang anggap dia sangat buruk, mungkin dia tidak seburuk itu. Sebab kita tak tahu secara tepat. Bukan kata orang jauh-jauh, orang ketua ke apa. Jiran sebelah kita tak tahu kita macam mana. Bukan jiran kita. Yang pasangan sebilik kita, belum tentu dia kenal kita sebenarnya. Mana tahu. Dia kenal kita paling maksimum 70%. Lagi 30% adalah simpanan peribadi kita masing-masing. Itu sederhana saja. Jadi ujung dia tanya. Dia tanya juga, Ustaz, BRIM dengan VSH, dengan bantuan rahmah, dengan package madani, mana lagi bagus, Ustaz? Saya pun boleh, kerana dia kona balik soalan, saya kata, saya pun jawab dengan gurau. Dia bagus kalau semua tu saya dapat. Sebab dah tanya gurau, saya jawab gurau lah. Saya tanya serius, jawab serius. Dia bagus kalau semua tu saya dapat. Dia jadi tak bagus kalau saya tak dapat. Itu jawapan gurau. Alah, tak boleh gurau, pergi surau lah. Alah, gurau sikit pun marah, pun nak viral. Alah, ngada-ngada. Orang gurau pun tak boleh. Okey, baik. Jadi ceritanya yang saya nak cakapkan, jiwa tasawuf ni, jiwa orang-orang arif ni, sederhana saja. Kita memerlukan sesuatu secara zahir dari orang. Contoh saya dalam kesempitan. Saya susah ketika itu, contohnya saya ada kemalangan kecil. Tak ada orang kat situ. Saya memerlukan bantuan. Saya telefon kawan, telefon siapa yang pandai. Saya ada kawan-kawan yang saya kenal dia, orang bengkel, orang apa. Saya perlukan bantuan. Tapi tidak menghilangkan kebergantungan hati saya kepada Allah. Itu yang mustahak. Kita tak nak nanti satu generasi terbiasa dia tu mengharap habis-habisan kepada bantuan makhluk. Berbahaya. Dia dapat bantuan semua pun, apa pakej sekalipun, dia jadi tak bagus untuk dia. Faham maksud saya? Contoh saja. Ni bagi nama ni bukan sebab politik, bukan. Dulu dia dapat BRIM, lepas tu dia dapat Madani, lepas tu dia dapat. Tapi sifat dia tak berubah. Iaitu terlalu bergantung harap kepada makhluk. Baik, walaupun dia dapat cukup makan, perut dia penuh, walaupun dia dapat pakej-pakej tu secara tepat kerana dia golongan sasaran, tapi dalam urusan kehambaan dia diri kepada Allah, tak settle. Saya cakap dengan orang tu lah. Saya kata sebab saya cara fikir saya berbeza, saya kata. Saya tak kata bantuan tu tak penting. Kalau saya jadi pemerintah pun saya bertanggungjawab untuk pastikan bantuan sampai. Tapi oleh kerana bidang saya sedikit berbeza, maka saya kena mengambil yang orang yang ada kemahiran menghantar bantuan secara makanan fizikal tu, dia teruskanlah kerja dia. Tapi janganlah menafikan, menidakkan, merendahkan, meremehkan peranan orang-orang yang sedang mengajarkan, menyampaikan kepada manusia apa pun bantuan yang memang kita perlukan dari anak kita, dari keluarga kita, kawan kita, tapi tidak mengendorkan kebergantungan kita kepada Allah. Faham tak maksud saya? Jadi itulah saya punya kita punya misi tu.
Orang miskin ke perlu bertawakal. Orang kaya juga perlu bertawakal. Orang miskin perlu terus memanjatkan hajat dia kepada Allah. Orang kaya juga tetap mesti, walaupun dia serba cukup, tapi dia mesti jadi orang yang banyak kebergantungan harapnya kepada Allah. Orang yang senang begitu juga. Orang yang susah begitu juga. Saya sekarang mungkin zaman senang. Dulu mungkin zaman susah. Akan datang mungkin susah balik. Yang saya risau tu bukan susah senang tu. Ialah memang kita akan fikir juga. Tapi saya tengok dulu saya susah, hidup juga. Sekarang ada lapang sikit, hidup juga. Nanti entah-entah tengah kaya, tiba-tiba meninggal. Lah, rupanya kaya baru meninggal. Masa susah tak meninggal-meninggal. Masa senang sikit lapang, tak meninggal pula. Tengah kaya-kaya, masa kaya-kaya meninggal. Mana kita tahu? Kalau kaya, kalau meninggal. Tak tahu lagi. Jadi, mudahnya melihat sesuatu perkara tu, memanjatkan hajat kita atau maknanya memohonkan hajat-hajat kita kepada Allah. Soalan saya, kalau macam itulah kita punya cara berpendirian hati kita, agak-agak masyarakat kita ni tenanglah. Saya fikir macam paling kurang orang kena ada jugalah benda-benda yang simple macam ni. Ni benda ni bukan berat-berat tau, bukan ilmu tinggi-tinggi terbang-terbang. Tak ada cerita jalan atas air tau. Kita tak ada belajar ilmu jalan atas air. Golek atas katil mungkin. Duduk atas kebun mungkin. Tapi jalan atas air kita tak ada cerita ni jalan atas air. Kita cerita ni adab hati kita kepada Allah. Tentang zahir kita nak minta tolong bantuan manusia okey saja, tak salah. Tapi hati kita tu Ya Allah Rabbi. Masya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah. Tapi bekalan yang macam tu penting tau. Saya tak tahu orang lain lah. Tapi untuk diri saya fikir sangat penting lah. Sebab saya suka ketenangan hati. Saya suka. Dan kalau Allah anugerah pada saya, tak tahulah Allah bagi ke tak bagi. Kalau Allah anugerah kepada saya, cuma saya belum diuji berat. Adalah uji berat. Tapi saya tengok ada orang lain yang diuji lagi berat. Lagi berat. Depan mata kita, dalam makluman kita. Yang mana saya fikir Allah, kasihnya engkau pada aku, engkau beri aku kefahaman ilmu. Mungkin lebih sedikit dari orang itu. Tapi engkau tak bagi aku ujian yang berat macam orang tu. Kadang saya malu kepada Allah. Saya fikir kan, teruji ke iman aku? Sebab aku tak dapat ujian susah macam orang ni. Saya kenal lah orang tertentu. Dia kata aku tak dapat ujian berat macam dia. Tapi dia tak memiliki kefahaman ilmu seperti mana yang kau pinjamkan pada. Ya Allah bagi kita pinjam tu sekejap je. Belum tentu kita sampai bila kita ingat. Jadi saya cakap, ya Allah beratnya orang ni dengan ujian yang lebih berat. Pada masa yang sama dengan kefahaman ilmu dia yang kurang untuk menghadapi ujian. Lagilah berganda terasa berat tu. Saya kata, ya Allah, engkau belum uji sebenarnya. Yang seberat itulah, ujian ada. Tapi tak seberat itu. Saya kata fikir balik semula, ya Allah. Engkau bagi peluang ke aku ni, aku dah syukur dah. Tak apalah, engkau beri ujian yang sikit ke banyak ke, cuma tolong bantu aku. Tolong bantu kita untuk menghadapi ujian. Hati kita tu, ya Allah. Baik, saya kan terfikir-fikir dulu, kalaulah perkara-perkara yang berkaitan dengan ni, dia ada dekat siaran TV Ada dekat siaran TV, lepas tu satu Malaysia mengikuti pengajian yang berkaitan dengan suntikan jiwa, pembangunan hati, penjernihan nurani. Lepas tu diikuti di awal hari. Lepas tu orang tengok sambil-sambil pergi kerja ke apa ke, dia jadi, tapi tak tahulah, mungkin orang tak lihat dia sebagai satu input yang penting dalam hidup. Tapi kalau saya fikir bendanya penting dan diulang-ulang pun tak apa, pelan-pelan walaupun pendek, tapi menyemangati orang. Ada orang tengah sakit. Dengan sakit dia, cara fikir dia tentang sakit lebih baik. Ada orang tengah lapar. Ya, kita mungkin tak beri dia makanan, tapi makanan rohani yang dia dapat tu kadang-kadang mengendurkan kebuluran yang sedang dia tempuh. Sebab kita TV tu sebab dia nampak orang, video, dengar suara kan, dan dia luas kan, satu negara kan.
Tapi mungkin ialah masing-masing dengan cara fikir masing-masing. Tapi akan datang mungkin bila manusia tu dah kering nilai manusiawi dia, ataupun kita sebut dah gersang dia punya jiwa kemanusiaan dia, satu ketika orang akan nampak juga betapa kita ni bukan soal makan minum sebenarnya. Yang menjadikan kita benar-benar hidup tu apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama nanti baru orang nampak. Hari ni orang mungkin dia nampak, dia tahu. Tapi mungkin dia tak merasakan itu mustahak sangat. Tapi sebenarnya saya punya optimis lah, sangka kuat saya ialah kalau sesuatu tu dibawa oleh Nabi dan semua Nabi pula tu, mesti dia adalah benda yang paling bernilai sekali, yang menghidupkan kita dengan sebenar-benar keadaan kita sepatutnya hidup. Maknanya yang memberikan jiwa kita tu jadi hidup. Saya fikir pun mesti macam tu. Tak mungkin seorang Allah utus utusan tapi dia bawa perkara yang tak berapa penting. Mana mungkin? Dia mesti bawa perkara yang main terus, yang menjadi tunjang untuk semua sekali tanpa kecuali. Mesti lah, sebab dia utusan Allah. Dia utusan Allah, dia pilihan Allah, dia dijamin syurga, dia dimuliakan oleh Allah, martabatnya mengatasi para malaikat. Takkanlah yang dia bawa tu benda yang kecil-kecil, tak mungkin lah. Tak mungkin. Cuma orang kadang dia tengok, ini orang agama, ni orang takwa, ni orang alim-alim. Dia suka fikir itu alim-alim, orang baik-baik, orang tahu. Sebenarnya nak jadi manusia je. Jadi seronoklah kita kalau faham begitu. Baik, kemudian kata pengarang lagi, maka jikalau engkau sampaikan akan dia kepadaku, dia tu hajat tu. Kalau engkau sampaikan hajat kepadaku, nescaya aku akan sampaikan dia tu hajat lah, dengan kekayaanku. Kita sampaikan hajat kita kepada Allah. Ya Allah, aku inginkan begini ya Allah. Ini hajat aku ya Allah. Nanti Allah akan sampaikan hajat itu kepada kita, insya-Allah. Dan jikalau engkau sampaikan akan dia tu hajat tadi kita, lain daripadaku, maknanya kepada pihak lain, nescaya ku kuatkan kepadamu kasih tolongku dengan jauhnya engkau daripadaku. Akhirnya kita jadi jauh daripada Allah kalau kita menyatakan hajat kita kepada selain daripada Allah. Malam, bahasa Arab dia, malam yastati' an yarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'an. Sesiapa yang tidak ada kuasa mengangkat hajat daripada dirinya, maka betapa dia berkuasa, macam mana mungkin dia mampu mengangkatkan hajat daripada yang lain daripadanya. Kalau satu orang, dia tak mampu memenuhi hajat untuk dirinya, macam mana dia nak memenuhi hajat untuk orang lain? Ada orang, dia perlukan hajat, dia minta pada A. A sendiri hajat dia pun banyak benda, dia tak dapat benda. Ada satu orang, dia meminta hajat dia kepada si A. Mengharap sangat A ni bantu. A tu pun, ada lagi 18 hajat dia yang belum dapat dia capai. Nasib baik 18. Kalau 1,800. Jadi maknanya, pengarang tanya, persoalkan, macam mana yang tidak ada kuasa untuk menyampaikan hajat? Macam mana? Macam mana dia nak memenuhi? Dia sendiri tak dapat capaikan hajat dia, macam kehendak dia. Macam mana engkau boleh harapkan dia pula untuk memenuhi dan mencapaikan hajat engkau? Mana mungkin? Hakikatnya tak mungkin. Ni hakikat Kalau asbab, okey saja. Asbab okey saja. Alah, saya minta tolong dia kereta sebab dia mekanik ustaz. Dia memang tahu itu asbab. Hakikatnya tak ada. Dia jadi mekanik kerana otak dia waras. Kalau Allah hilangkan sekejap lagi kewarasannya, dia mekanik dia jadi apa? Dia jadi piknik ya. Maknanya tak boleh tak boleh. Jadi maknanya anugerah Allah juga hakikatnya. Maka barulah sampai situ. Maka barang siapa adalah lemah. Barang siapa adalah lemah daripada mengambil manfaat, dia tak mampu nak dapatkan manfaat, dan lemah menolak mudarat daripada dirinya, maka iaitu daripada yang lainnya,
terlebih lemah pula. Kalau kita ni tak dapat menentukan manfaat untuk diri kita, tak dapat menghindar sepenuhnya mudarat datang dari kita, jadi lebih lemah lagi kita nak settlekan orang lain. Nah, kita untuk diri kita, kita tak mampu nak mengawal sepenuhnya mana manfaat, mana mudarat. Jadi pengarang sebenarnya nak menceritakan betapa kita kena pasakkan dalam hati makhluk itu sifatnya lemah. Yang ada kekuasaan, kekuatan, maha berkuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, itu yang saya contohkan tadi tu, ada kat situ rupanya. Tu gariskan. Dan adalah minta tolong sesuatu makhluk itu kepada makhluk. Jadi kalau satu orang, dia berhajat sangat, mengharap sangat kepada makhluk. Dia minta tolong tu dengan berhajat sangat nak supaya makhluk tu memenuhi hajat dia. Itu seperti satu orang yang terpenjara minta tolong kepada orang yang dalam penjara juga. Satu orang minta tolong kepada makhluk seperti orang yang dalam penjara minta tolong kepada orang yang dalam penjara juga. Tolong kat sini maknanya nak tolong lepaskan dia lah. Jadi nak cerita terbatasnya kemampuan makhluk, terhadnya kemampuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang disampaikan ini menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan meningkatkan jiwa tawakal kita kepada Allah. Itu menjadikan kita orang yang sangat bergantung harap kepada Allah setiap masa. Bergantung kepada Allah setiap masa tidak menjadikan semua hajat yang kita nak itu dipenuhi sebagaimana apa yang kita hendak. Tetapi yang lebih mahal daripada itu ialah nikmat dapat bergantung harap selalu kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Dan saya kembalikan kepada pengacara, silakan. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Yang bagi Al-Fadil, Ustaz Elin Aminin bin Masalih yang telah menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang diuji dengan pelbagai penyakit, Allah ijabahkan doa-doa kita pada pagi ini insya-Allah dan diberikan syifa yang sempurna kepada mereka. Syukran jazilan atas perkongsian ilmu daripada pengajian berkitab terjemahan Hikam Jawi. Kita masih lagi berada di tajuk Allah tumpuan segala hajat. Jadi kita teruslah meyakini Allah. Jangan hilang pergantungan kepada Allah. Allah yang maha berkuasa. Mudah-mudahan pada pagi ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Tambah lagi kefahaman kita dalam urusan agama dan banyak kebaikan untuk dunia ataupun urusan kita, urusan akhirat kita insya-Allah. Jadi teruskan bersama dengan Al-Fadil Ustaz di setiap kuliah subuh pada hari Isnin dan Rabu bagi kuliah pengajian berkitab kita terjemahan Hikam Jawi. Jadi terima kasih kepada semua, terutama kepada tim Gemah Nur Iman yang menjadikan platform untuk kita berkuliah. Terima kasih kepada para jemaah, para penginfak yang terus menginfak kepada tabung Gemah Nur Iman. Mudah-mudahan kita dapat menyediakan kelas-kelas atau kuliah-kuliah bersama dengan asatizah dan para penginfak. Allah gandakan pahala dan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama di Taman Ilmu Gemah Nur Iman. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Tuan Said Putra Haizam bin Said Hashim pada pukul 8.15 dengan tajuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Dan sebelum kita berakhir kuliah kita pada pagi ini, saya ingin war-warkan tentang projek jualan mark. Jadi pihak pengurusan Gemah Nur Iman meneruskan jualan mark bagi pusingan yang kedua. Alhamdulillah 100 mark yang pertama telah pun kita terjual dan kita ada buat pre-order untuk pusingan yang kedua. Jadi pada yang berminat untuk membeli sambil menginfak kepada tabung Gemah Nur Iman, iaitu sebanyak harga mark ialah RM10.
dan urusan pos RM10. Jadi RM20 untuk satu set mak tersebut. Jadi hubungi pihak AJK Pengurusan utama Puan Hajah Moda untuk pre-order mak bagi pusingan seterusnya, insya-Allah. Jadi kita dah pun sampai ke penghujung kuliah. Saya mewakili seluruh tim Gubernur Iman memohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kelemahan. Sesungguhnya yang baik datang daripada Maha Pencipta, yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan, kelemahan diri sendiri. Dan kita tutup dulu tirai kuliah subuh kita pada pagi ini sekali lagi dengan rasa bangga dan sukacita. Dipersilakan Yang Bahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Amini Muhammad Saleh untuk menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dan saya akhiri dengan lafaz kalam yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua.